Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan hari ini, kamu buka buku tuition kamu, modul tuition Cemerlang MPDCA 2021. Dan tugasan kamu adalah untuk menyiapkan set 1 nombor dan operasi. Bermula daripada minggu ini, cikgu yang akan mengajar kamu bukan saja di kelas, malah juga untuk kelas tuition. Kita lihat sekarang pada muka surat 3. Kalau kamu nampak pada muka surat 3, perpuluhan juta dan pecahan juta. Jadi untuk perpuluhan juta, apabila nombor bulat kita hendak tukarkan kepada perpuluhan juta, maksudnya perlu dibahagi dengan sejuta. Manakala perpuluhan juta, kalau kita hendak tukar kepada nombor bulat, mesti didarab dengan 1 juta. Kalau untuk lebih mudah lagi, maksud bahagi sejuta itu bermaksud kamu lompat daripada hujung nombor bulat tersebut kepada 6 kali ke kiri. Dan apabila berhenti, kamu letakkan titik perpuluhan dan pastikan di hujung nombor tersebut ada perkataan juta. Sebagai contoh, pada muka surat 3, kamu hendak menukarkan 2,750,000 kepada perpuluhan juta. Jadi, gerakkan dari hujung sifar itu sebanyak 6 kali. Sebab ada 6 sifar, sebanyak 6 kali dan berhenti di titik selepas digit 2. Jadi, jawapannya ialah 2,75 juta. Tetapi jika kita hendak menukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat, kalau tadi kita bergerak ke kiri, tetapi sekarang kita bergerak 6 kali ke kanan. Sebab darab sejuta. Jadi kita bergerak ke kanan bermula dari titik perpuluhan. Okey? Bila kita bergerak ke kanan, bermula daripada titik perpuluhan, dan setiap lompatan tu, jika tiada digit, kamu tambah sifar. Sebagai contoh, kita tambah 4 sifar. Okey, sebab 4 kali lompatan tu tak ada digit, jadi kita tambah 4 sifar. Kita lihat pula pada pecahan juta. Nombor bulat tukar kepada pecahan juta dan pecahan juta tukar kepada nombor bulat. Jadi bila nombor bulat nak tukar kepada pecahan juta, amat mudah kerana kalau kamu ingat yang cikgu suruh hafal tu, cikgu dah ajar kamu pecahan-pecahan. Jadi kalau perpuluhan 75, kamu tukar dahulu jadi perpuluhan 75. Dan kemudian barulah kamu tukar kepada pecahan. Jadi kalau kamu ingat, cikgu dah pun ajar kamu perpuluhan 1/2, 1/4, 3/4, 1/5, 1/8, 1/10. Jadi itu adalah contoh-contoh pecahan juta yang selalu digunakan. Jadi kalau kamu tengok, untuk nombor bulat, kita tukar dulu jadi perpuluhan. Lepas tukar perpuluhan, baru kita tukar jadi pecahan. Untuk pecahan juta, kita tukar kepada nombor bulat, kita darab kepada sejuta. Jadi untuk darab kepada sejuta, pastikan kamu tukar pecahan nombor bercampur yang macam 2, 3/4 tu, kamu tukar kepada pecahan tak wajar. Cara dia 4 kali 2 tambah 3. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. 11/4 juta darab dengan 1 juta. Jadi bila kita dah tukar kepada pecahan tak wajar, mudahlah. Sejuta tu kamu bahagi dengan 4. Kemudian jawapannya kamu darab dengan 11. Dapat jawapan akhirnya iaitu 2,750,000. Okey, kemudian pada muka surat 4, 5 dan 6, cikgu harap kamu jawab. Ada soalan objektif. Pada muka surat 4, 1 hingga 5, muka surat 5, 6 hingga 8, dan muka surat 6, 9 dan 10. Jadi cikgu harap
Jalan kerja mesti ditunjukkan pada buku tersebut supaya mudah untuk cikgu membuat penilaian. Okey, kita terus ke muka surat 7. Kita lihat soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor. Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh ribu. Jadi antara 4, 1, 2, 0, 3, 7 dan 5, digit yang manakah berada pada nilai tempat puluh ribu? Kamu tulis digit tersebut dalam bentuk angka dan bukan dalam bentuk perkataan. Cerakinkan nombor itu mengikut nilai tempat. Okey, cerakin kalau kamu tahu ada dua jenis. Cerakin mengikut nilai digit dan cerakin mengikut nilai tempat. Jadi untuk soalan pertama ni, cerakinnya adalah mengikut nilai tempat. Kita lihat sekarang soalan nombor 2. Seramai 75,632 orang pengunjung lelaki dan 58,056 orang pengunjung perempuan telah melawat Muzium Negeri Pulau Pinang pada tahun 2019. Tuliskan nombor yang terbesar dalam perkataan. Jadi antara dua nombor tu, jangan ambil 2019, 2019 tu tahun. Jadi antara dua nombor tu, 75,632 dan 58,056, yang mana satu nombor yang terbesar. Jadi soalan A untuk nombor 2 ni, kamu tulis dalam perkataan. Untuk B, untuk perkataan B, hitung jumlah pelancong yang telah melawat Muzium Negeri Pulau Pinang. Jadi bila ada perkataan jumlah, operasinya ialah tambah. Tolong tunjukkan bentuk lazim tambah, jalan kerja tambah apabila menjawab soalan B. Jadi kamu tambah kedua-dua nombor tersebut untuk mendapatkan jumlah pelancong. Kita pergi sekarang kepada soalan nombor 3 pada muka surat 8. Nyatakan nombor perdana. Jadi kalau kamu tidak menghadapi masalah memahami apa itu nombor perdana, kamu boleh rujuk buku kamu, buku teks kamu, ada dinyatakan nombor perdana. Jadi nombor perdana ni memang tidak boleh dibahagi dengan apa nombor sekalipun, kecuali nombornya dan juga nombor 1. Sebagai contoh, 35. Adakah 35 itu nombor perdana? Tidak. Sebab kalau kamu biasa dengar 35 boleh dibahagi dengan nombor lain tanpa baki. Contohnya 35 bahagi 7, jawapannya 5. 35 bahagi 5, jawapannya 7. Jadi 35 bukan nombor perdana. Untuk soalan 3B, nyatakan nombor perdana di antara 21 hingga 30. Jadi antara 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Yang mana nombor perdana kamu senaraikan dalam bentuk angka. Masih lagi di muka surat 8, iaitu soalan nombor 4. Soalan nombor 4 diberi kad nombor, kad angka iaitu 6, 0, 4, 7 dan 2. Soalan 4A menyatakan kepada kamu untuk menulis 5 digit terbesar daripada semua kad angka yang diberi. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah kamu tulis balik, kamu susun balik nombor tu, angka-angka tersebut dalam satu susunan supaya digit tersebut menjadi digit yang terbesar. Jadi mudah saja, cikgu ingatkan kamu semula, kalau digit terbesar, kamu nak bina satu nombor terbesar, kamu pastikan digit di belah kiri adalah paling besar. Tetapi kalau soalan minta membentuk nombor kecil, digit di bahagian kiri, kamu pilih yang paling kecil. Jadi untuk soalan 4A ni, kamu kena pilih digit yang paling besar dengan ingatan. Jika soalan tersebut ada 0, kamu kena letak pada tempat yang kedua. Kemudian soalan B, bundarkan kepada ratus yang terdekat. Cikgu dah ajar daripada darjah berapa lagi kamu dah belajar bundar. Mudah saja. So kalau kamu nak bundar, cikgu ingatkan semula langkah-langkah dia. Garis, bulat, anak panah, tambah 1 atau tambah 0. Letakkan 0 bergantung kepada bilangan digit dalam bulatan. Kamu tambah dan kamu salin digit-digit yang berada di hadapan digit yang bergaris. Itu saja langkah-langkah untuk menjawab soalan bundar 4B.
Kita pergi sekarang pada muka surat 9. Nombor 5A. Berapakah perlu ditambah dengan 72,092 supaya jawapannya ialah 90,550? Cikgu Yana dah pesan, kalau ada perkataan lebihnya, operasi adalah tolak. Kalau ada perkataan perlu ditambah, operasinya juga adalah tolak. Okey, jadi tolong tolak. Bila tolak senang saja. Kalau kamu tengok nombor, kamu tahu yang mana gemuk, yang mana kurus. Jadi selalunya orang yang gemuk tolak orang yang kurus. Kalau orang kurus tolak orang gemuk, memang tak boleh. So kalau kamu tengok nombor yang paling besar ialah 90,550. Jadi nombor itulah yang ditolak dengan 72,092. So berhati-hati. Untuk soalan 5B, masih lagi di muka surat 9. Sebuah kilang mengeluarkan 42,796 mentol. 1,418 mentol telah dijual pada bulan pertama dan 29,280 mentol telah dijual pada bulan kedua. Bulan pertama dia jual. Bulan kedua dia jual. Berapakah mentol yang belum dijual? Okey, jadi cara dia mudah saja. Kita tambah dulu bulan pertama dengan bulan kedua. Kenapa kena tambah? Sebab kita nak tengok berapa jumlah yang dah dijual. Kemudian kamu ambil jumlah semua mentol tu yang 42,796. Kamu tolak dengan hasil tambah. Kenapa kena tolak dengan hasil tambah? Sebab kita nak cari yang belum dijual. Okey, kita terus lagi kepada muka surat 9 nombor 6. Nyatakan bentuk pola nombor tersebut. Mudah saja, dia tak perlu kira. Kamu tengok tu, kamu dah tahu dah. Kamu kena mulakan, kalau soalan tanya pola, kamu kena tulis menaik atau menurun. Pilih menaik atau menurun. Kemudian tengok pula dia menaik berapa. Katalah dia menaik bertambah 100. Jadi kamu tulis perkataan dia menaik 100. Katalah dia bertambah 3,000. Jadi tulis menaik 3,000 dalam perkataan. Katalah pola itu menurun. Kamu tulis menurun, nilai dia 2 je. Dia punya beza tolak dia. Jadi kamu akan tulis pola tersebut menurun 2. Kemudian soalan 6B minta kamu menulis satu nombor ganjil daripada pola nombor tu. Jangan tulis nombor lain. Kamu tengok sekarang pola nombor tersebut dan kamu tuliskan satu saja nombor ganjil yang ada pada pola tersebut. Jadi kamu dah tahu dah, nombor ganjil dengan nombor genap mudah sahaja. Kalau nombor ganjil, hujungnya mesti 1, 3, 5, 7 dan 9. Tetapi kalau nombor genap, hujung nombor tersebut mesti ada digit 0, 2, 4, 6 dan 8. Itu je beza nombor ganjil dan nombor genap. Seterusnya kita pergi ke muka surat 10. Muka surat 10 soalan nombor 7. Jumlah bilangan manik biru, merah dan hijau di dalam sebuah kotak ialah 0,075 juta. 12,000 daripadanya adalah manik biru dan selebihnya adalah manik merah dan hijau. Jadi soalan A minta kamu cari bilangan manik merah dan hijau. Cara atau langkah yang pertama untuk soalan 7A tu sebenarnya kamu kena tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Jadi kita dah tengok dah tadi pada muka surat yang ketiga bagaimana nak tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Kalau kamu tengok muka surat 3 tu kamu kena darab dengan 1,000. Maksudnya lompat ke kanan daripada titik perpuluhan. Lompat 3 kali. Lompat 6 kali dan tambahkan sifar pada bahagian yang tiada digit. B. Jika bilangan manik merah dan hijau adalah sama, berapakah bilangan manik yang berwarna hijau? Tadi kamu, untuk soalan A, kamu terpaksa tolak kan? Kamu dapat merah dan hijau. Tetapi kalau merah dan hijau tu sama, maksudnya kamu kena bahagi 2.
Contohnya kamu ada 10 gula-gula, kamu nak bahagi kepada 2 best friend kamu. So 10 gula-gula tu kamu bahagi 2, maksudnya 2 best friend kamu tu setiap seorang dapat 5. Kalau kata kamu ada gula-gula 500, kamu bahagi 2, setiap best friend kamu akan dapat 250 gula. Jadi perkataan sama tu kamu highlight dan kamu mesti faham perkataan sama tu maksudnya kamu bahagi 2. Seterusnya nombor 8. Macam pola juga, nombor 8 ni dia ada susunan nombor. Kamu susun nombor itu dalam tertib menaik. Tertib menaik maksudnya kamu susun nombor tu daripada kecil ke besar. Kemudian soalan minta kamu hitung beza nombor terbesar dengan nombor terkecil. Jadi beza nombor terbesar dengan nombor terkecil, bila ada perkataan jumlah kamu kena tambah. Bila kamu ada perkataan tolak, bila ada perkataan beza, kamu kena tolak. Jadi kamu tolak soalan tersebut, jawapan nombor terbesar dengan nombor terkecil. Kita lihat sekarang muka surat 11, soalan nombor 9. Dia ada jadual 9. Bilangan murid lelaki 6 amanah, 6 bestari, 6 cekal dan 6 dinamik. Tetapi bilangan murid perempuan tak dinyatakan untuk setiap kelas tersebut. Jumlah bilangan murid perempuan murid dalam 4 buah kelas itu ialah 128. Semua 128. Jadi macam mana nak cari bilangan murid perempuan? Mudah saja. Kamu tambahkan semua murid lelaki tersebut. Ya. Kemudian 128 tolak dengan jumlah murid lelaki. Untuk B, sebanyak 3 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan masing-masing daripada kelas 6 amanah dan 6 cekal berpindah ke sekolah lain. Jadi, cari jumlah murid 2 kelas tersebut. Okey. Kamu bila pindah tu maksudnya kamu kena tolak. Dan cikgu dah ingatkan semula, bilangan perempuan adalah sama. Jadi kalau adalah sama maksudnya kena bahagi 4. Baru kamu tahu setiap kelas tu berapa bilangan murid perempuannya. Jadi tolak 3 lelaki, 6 amanah dan tolak 4 murid perempuan, 6 cekal. Dah kamu tolak tu barulah kamu tambah bilangan sebenar yang ada sekarang 6 amanah dengan 6 cekal. Kelas manakah yang mempunyai bilangan murid yang paling banyak? Soalan C. Jadi untuk menjawab soalan C, kamu kena tambahlah lelaki perempuan untuk setiap kelas. Jadi bila kamu tambah barulah kamu tahu dia punya yang mana antara 4 kelas tersebut mempunyai bilangan murid yang paling banyak. Sekarang kita lihat pula pada muka surat 12, soalan nombor 10. Pekerja di sebuah kilang membungkus beberapa batang pen ke dalam 9,864 buah kotak. Jadi setiap kotak mengandungi 85 batang pen kecuali kotak yang terakhir. Kotak terakhir mempunyai 16 batang pen kurang daripada kotak lain. Semua ada 85. Okey. Jadi kamu darablah. Tetapi ada kotak terakhir mempunyai 16 batang pen kurang. Okey, kurang maksudnya kamu kena tolak dulu. Jadi mula-mulanya kamu tolak dahulu dengan 16. Okey, kamu kiralah berapa batang pen yang dihasilkan oleh kilang tersebut. Kalau setiap kotak tu 85, tapi hanya kotak yang terakhir sahaja 85 tolak 16. Jadi 9,864 tu kamu darab dengan 85. Okey, kamu try lah jawab soalan. Jadi cikgu ulang sekali lagi.
buat buku modul fiction sehingga muka surat 12.